Assalamualaikum. Kembali semula dalam rancangan Weekend Rest. Jadi hari ini insya-Allah saya akan menceritakan tentang istighfar. Macam kita tahu kan, sebenarnya ramai sangat kan yang dah cerita pasal istighfar ni. Tapi antara semua cerita yang kita dengar, kita ada tak amalkan dalam kehidupan kita seharian? Jadi itu soalan untuk kita semualah. Jadi saya akan mulakan saya punya weekend rest dengan satu cerita yang berkaitan dengan istighfar. So cerita ni berkaitan dengan seorang ulama iaitu Imam Ahmad. Waktu tu Imam Ahmad nak pergi dia bermusafir ke Syam. Lepas tu waktu tu dia solatlah dekat masjid dekat Syam tu kan. Dia solat sampai solat Isyak. Lepas tu dia nak berehatlah dekat masjid tu, tapi tiba-tiba penjaga masjid tu tak bagi, dia tak bagilah Imam Ahmad untuk berehat dekat masjid. Maka Imam Ahmad pun keluarlah daripada masjid. Lepas tu tiba-tiba datanglah seorang penjual roti ni. Dia pun nampaklah Imam Ahmad, tapi dia tak kenal lah kan siapa Imam Ahmad sebab Imam Ahmad bukan orang Syam kat situ. So dia pun jumpalah dengan Imam Ahmad. Lepas tu dia cakap lah, wahai saudara, kamu nak berehat tak dekat kedai aku? So macam Imam Ahmad pun cakap lah, boleh je kan. So Imam Ahmad pun ikutlah si penjual roti tu pergi kat kedai dia untuk berehat. Dekat kedai tu Imam Ahmad pun tengok je lah kan apa yang penjual roti tu buat. So dia sambil dia uli-uli roti semua tu kan. So tapi ada satu benda yang Imam Ahmad perasan daripada penjual roti ni. Waktu penjual roti ni dia uli roti, tiba-tiba bukan tiba-tiba tapi penguli roti ni dia selalu beristighfar. Dia beristighfar dan mulut dia kumat kamit dengan istighfar dan juga dengan zikir lah. Lepas tu Imam Ahmad pun tanyalah dekat penjual roti tu kan, dah berapa lama kau istighfar macam ni kan? Lepas tu penjual roti tu pun cakap lah, oh aku dah buat ni dah lama dah. Lepas tu Imam Ahmad pun cakap, apa yang kau dapat daripada istighfar ni kan? Apa yang kau dapat daripada apa yang kau buat ni? Lepas tu penjual roti tu pun cakap, setakat ni Alhamdulillah semua hajat aku dimakbulkan oleh Allah kan. So Imam Ahmad pun tanyalah lagi, apa hajat yang tak dikabulkan lagi, macam tu. Lepas tu si penjual roti pun cakap lah, oh aku ada seorang ulama ni yang aku nak sangat jumpa dengan ulama ni kan. Dan ulama tu ialah nama dia Imam Ahmad. Lepas tu bila Imam Ahmad tu dengar, maka dia cakap lah, Masya Allah kan, Allah telah memakbulkan doa kau. Sesungguhnya akulah Imam Ahmad. So nak katanya dalam cerita ni kan, kita boleh tengok kan betapa macam ni istighfar tu boleh membuka banyak pintu rezeki kan. So ada banyaklah sebenarnya kelebihan istighfar ni. Jadi antara kelebihan dia yang pertama adalah bila kita istighfar, dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, macam seperti mana yang Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133 kan, yang bermaksud dan berlumba-lumbalah dalam memohon keampunan daripada Allah dan juga syurga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi dan yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Jadi nak katanya Allah suruh kita berlumba-lumba kan dalam mendapatkan keampunan daripada Allah. So kita boleh kaitkan dengan kita berlumba-lumba lah untuk beristighfar kan. Kalau kita macam boleh berlumba-lumba dalam Shopee kan, kalau Shopee ada sale kan, macam 11 ke kan, 10 kan, so kita mesti nak cepat-cepat kan. Macam tu jugalah Allah kata berlumba-lumba lah dalam meminta keampunan daripada Allah. Okay, lepas tu ada juga hadis kan, hadis yang cakap kan Rasulullah SAW beristighfar dan juga bertaubat lebih daripada 70 kali dalam sehari. So nak katanya kan Rasulullah bukan sekadar istighfar sebanyak 70 kali dalam sehari, tapi juga bertaubat. Bertaubat 70 kali sehari. Rasulullah bertaubat tu lain lah dengan istighfar kan, sebanyak 70 kali sehari. Jadi semoga kita boleh jadikan Rasulullah sebagai contoh lah untuk kita lebih beramal. Lepas yang kedua adalah kelebihan istighfar ni adalah dimakbulkan doa dan juga akan dilapangkan rezeki. So macam yang kita dengar daripada cerita tadi pasal Imam Ahmad tu kan, nak katanya bila dia beristighfar tu banyak rezeki yang datang kan, tanpa dia disangka pun. Tanpa disangka pun Imam Ahmad datang jumpa dia. Macam tu lah. So kalau sebagai student kan, kadang-kadang kita ada masalah kan, tak kisahlah masalah belajar ke ataupun masalah society dan sebagainya kan. Kadang-kadang bila kita rasa macam penat nak fikir kan, untuk sesuatu masalah tu, kadang-kadang penyelesaian sesuatu masalah tu bukannya dengan tafakur, bukannya dengan berfikir, tapi dengan beristighfar kan. Sebab dengan istighfar lah kan Allah boleh bukakan pintu rezeki dan juga Allah boleh makbulkan doa dan Allah boleh mudahkan urusan kita. So next adalah macam mana kita nak istiqomah kan daripada dalam beristighfar ni kan. Kita selalu dengar tapi macam susah sangat kan nak istighfar. So antara cara-caranya adalah yang pertama,
kita start dengan lepas solat kan. Lepas solat tu kita istighfar. Memang kita selalu buat kan. Kadang-kadang kita buat 3 kali kan. 3 kali tapi kadang-kadang kita buat laju-laju. Astaghfirullahalazim macam tu je kan. Tapi cuba kita sehari je kita cuba buat 5 kali dan kita buat slow-slow. Kita hayati. Astaghfirullahalazim. So dia akan dapat kelainan tau bila kita buat macam tu. Lepas tu yang kedua, kita boleh cuba amalkan waktu lapang. Waktu contohnya waktu tu kita nak pergi kelas. Kita nak pergi kelas kan jauh kan daripada mahallah ke kelas kan. Waktu tu boleh je kita istighfar kan. Dan kita pun pakai mask. So orang tak nampak lah kita cakap sorang-sorang padahal kita istighfar. Macam tu lah. So kita boleh nampak lah kelainan dia kan. Bila kita on the way nak pergi kelas ke bila-bila, kalau kita istighfar, InsyaAllah waktu kita belajar tu dia akan jadi lagi tenang dan lagi senang lah ilmu nak masuk. Jadi untuk akhir kata, ada Imam Hambali ada cakap kan, kalau kita tak mampu nak bersaing dengan orang-orang soleh dalam amalannya, maka kita bersainglah dengan para pendosa dalam istighfar. So nak kata bukanlah kita ni memang pendosa dan tak boleh jadi orang soleh, taklah. Selagi mana kita mampu untuk beramal seperti orang soleh, kita cubalah kan. Tapi kalau kita rasa macam waktu tu kita macam tak boleh sangat kan, kita istighfar lah kan, kita bersaing lah dalam beristighfar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We can rest.